Rahim astaghfirullahalazim bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina humatina wa mahawa anbiya wal auliya wa syuhada wa ila syairin malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, roh-roh nenek moyang keturunan kita semua, mukminin mukminat, muslimin muslimat, ahli kubur semuanya, penduduk-penduduk kampung ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan bermacam-macam nikmat Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, merasakan sentiasa berkekalan, iaitu rasa keasyikan, rasa kita menikmati, iaitu dari sisi Allah hingga lebur keakuan diri kita. Maka disitulah yang dinamakan asyik. Wa amma bin ni'mati rabbika. Asyik kepada Allah, bersyukur kita. Dalam keadaan sekarang ini kita berada di dalam keadaan hilang keakuan diri. Dalam keadaan sekarang ini Allah kurniakan kita benar-benar berada di dalam majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala memandang dengan pandangan kasih sayang. Dan Allah bila dah memandang dengan kasih sayang suatu majlis, maka Allah akan memanggil, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Jadi di sisi kita tadi, kita memanggil bisyafaatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina, daripada Nabi Adam, wa ummahatina, semua muslimin muslimat, aulia anbiya, siddiqin, semua kita panggil hadir duduk dalam majlis ni disebabkan pandangan Allah dengan kasih sayang. Siapa-siapa yang hadir di sini duduk dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Allah Taala bila dah memandang kepada kita dengan kasih sayang, maka tiada lain adalah dia meleburkan keakuan diri kita. Maka keadaan sekarang ini kita dah dileburkan oleh Allah, maka Allah nambahi lagi nikmat keleburan. Itu tadi, itu nikmat yang besar. Banyak lagi orang-orang tapi Allah tidak menjemput. Allah tidak memanggil. Allah tak mau memperjalankan yang lain, melainkan pilihan-pilihan Allah yang dipanggil oleh Allah SWT. Banyak ni alhamdulillah. Banyak lagi yang kita tak nampak, roh-roh yang suci-suci, para nabi, para wali Allah, para orang arifin billah, malaikat mukarrabin pun hadir untuk mendengarkan kalam-kalam, untuk mendatangkan lagi zuk, mendatangkan lagi rasa keasyikan orang yang betul-betul mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Dia itu Rasulullah kata manis tiada pahit. Maka kita duduk aja dalam keadaan ni sendiri, kita merasakan kemanisan apa saja yang Allah bagi pada kita.
Daripada kita lahir sampai sekarang, cuba kita hitungkan. Ini hari pun kita tak mampu hitung nikmat Allah. Dulu kita nak beli basikal masa kecil, dapat basikal. Dah besar sikit nak motor, dapat motor. Apa lagi nikmat lagi? Nak kereta, dapat kereta. Apa saja pun kita nak ke depan kita dulu, kita fikirkan apa yang kita nak dapat. Cuba fikirkan ada yang tak dapat. Maknanya kita minta bukan kepada ibu kita. Kalau kita minta pada ibu atau ayah, ibu dan ayah perasaan dia akan carikan juga. Ayah seorang nelayan, anak nak makan ikan ni, ikan sian. Tak ada nak ada. Dia pergi ke laut balik cari. Dapat minta pada Allah. Cari bagikan kepada anak yang nak tadi, teringin nak makan ikan. Apa pun anak sebut, dia akan cari. Ni anak-anak aku sebut ni daripada Allah ni, aku kena cari. Cari tak ada duit pun. Cari. Anak nak main bola apa tadi? Bola apa nama dia? Gaduh-gaduh apa? Lato-lato, gaduh-gaduh. Lato-lato tu. Ayah panggil tasbih. Tu tasbih lato-lato lah, tak apa. Anak tu nak menangis-nangis pasal sepupu dia beli, dia tak dapat, dia kata, nangis-nangis. Jadi malam kedai dah tutup, carikan jugalah. Cari, ada satu kedai tu. Dia jual. Biasa RM5 ni RM15, tak apalah RM15, janji dapat. Puas hati kan, anak tu tadi kita rasa gembira. Apa lagi Allah Ta'ala. Lagi lebih kita duduk sini aja dah menggembirakan Allah. Allah bagi macam-macam, Allah bagi macam-macam lagi kenikmatan. Kenikmatan tu nak ala ke mana? Lepas tu Allah uji pula. Uji tu ala ke mana kita punya? Dia uji tu pun sayang, dia bagi nikmat pun sayang. Tapi hala ke mana kenikmatan kita tu? Habis ke situ ke? Dah basikal, nak motor, dah motor, nak apa, kereta, dah kereta, nak macam-macam lagi lah. Bertukar-tukar. Handphone daripada satu handphone ke satu handphone. Kan? Cuba kita mikirkan. Siapa yang bagi sebenarnya tu? Tu tadi. Mengapa kita tak alakan nikmat bercakap handphone tu, kita tak alakan kepada setiap kali kita menggunakan. Setiap kali kita menggunakan basikal. Setiap kali kita menggunakan motor. Setiap kali kita menggunakan kenderaan apa pun. Setiap kali kita mengecapi nikmat yang daripada Allah, ke mana kesudahan yang kita nak titikkan? Sekarang ni kita koma ya, sebab ada lagi yang kita nak. Tak cukup-cukup kan? Tapi apa sebenarnya kita nak titikkan tu tadi? Supaya nikmat tu berhenti mengesakan Allah yang manis tiada pahit. Maka tu la ilaha illallah tu suruh berhenti supaya kalau nikmat kita dapat basikal tu, maknanya seronok lagi engkau yang bagi Allah. Macam mana kita nak nukarkan? Adakah kita nukarkan? Keadaan hidup kita ni selalu Allah tu lebih mustahak. Sebelum durian tu kita makan, kalaupun kita dah makan durian sedapnya, ya Allah kita tukar. Ya Allah engkau lagi sedap. Cepat tukar masa sedap tu. Tapi ni kita bila dah sedap, lupa. Nak olahkan tadi. Lupa. Tu Jadi olahkan macam-macam nikmat yang Allah bagi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana satu wahai jin dan manusia yang engkau nak dustakan? Allah bukan minta suruh balas balik, tak mampu nak balas balik. Nak bayar jauh sekali. Jadi Allah peringatkan kita jangan lupa bersyukur. Jadi ingat, bersyukur tu macam mana? Kita bila mengecapi sesuatu nikmat, mengecapi satu pemandangan keindahan, mengecapi harga hidup, nilai hidup kita, hargai hidup ni nanti. Bila kita dah kena pakai mesin pernafasan tu, tercungap-cungap, satu hari 7,000 mesin tu tolong pernafasan kita, baru kita tahu harga hidup kita. Sekarang ni hargai betul-betul harga hidup kita ni. Kita bernafas dengan baik, ikutkan kau yang naikkan ya Allah, nikmatnya dengan kau ya Allah. Hidup aku lagi ya Allah. Jadi apa saja nikmat-nikmat yang lain semua akan kita anggap biasa. Sebab yang luar biasa ni kita darah. Apa tu rasai? Iaitu hidup ni adalah engkau ya Allah. Jangan sampai tak ada. Yang lain tak dapat pun tak apa. Yang penting kita berhidupan dengan Allah SWT. Macam mana nak kita olahkan? Ini dia katakan kalimat sakti yang dibagi Allah kepada kita. La ilaha il asyhadu al. La itu sebenarnya.
Allah bagi kita awal-awal lagi. Allah ciptakan manusia. Allah tahu apa cara nak selesaikan masalah manusia. Jangan cari lain. Jangan cari nak selesaikan dengan diri kita, dengan ni. Kita nak harap pada orang boleh. Tak ada siapa boleh menyelesaikan masalah kita. Kecil ataupun besar. Melainkan Allah lah. Selalu kita. Sebab kita sering bila senang, bila kita lupa. Bahawa nikmat tu perlu dipulangkan. Maknanya supaya kita menghargai yang membagi nikmat. Olahkan. Macam kita solat. Solat tu waktu bila yang datang sedapnya. Macam kita makan tadi kambing tadi. Waktu bila sedapnya tadi. Suapan pertama ke, suapan yang tengah ke, suapan yang hujung tadi. Tak ada rasa lah. Itulah hantar tanya orang hutan. Dia tak tahu nak rasa dah. Sebab kita tak bernilai kambing tu nak jadi berapa bulan, berapa tahun tu. Baru boleh makan kambing kibas. Apa ni, bibiri tu tadi. Setahun, 2 tahun. Kita sedap yang ngap. Allah besarkan dia tu, kita tak memikirkan. Maka itu kita tak hargai kita makan kambing. Boleh? Hargai dulu, fikirkan dulu. Ya Allah, kau kambing ni tahun-tahun, setahun lebih. Ya Allah, kau besarkan dia. Ya Allah, aku tinggal nak ngap ya ni. Terima kasih banyak ya Allah, kau lah segala nikmat. Cuba dipikirkan tu, beras ni ya Allah, jadi 6 bulan baru jadi padi. Aku ni dah jadi nasi dengan nak ngap je. Terima kasih ya Allah. Berapa jenis yang kita syukuri nikmat. Kita main sodok je, satu nikmat. Kita tak mikir. Maka tu kita tak tahu tang bila sedap kemuncak tu tadi. Dia ada kemuncak dia nanti, sedap yang Allah bagi. Sebab kita dah menghargai semua nikmat Allah tadi. Ada sayur pula lagi. Ya Allah, apa jenis. Apa jenis kita makan ni. Hebat Allah bagi kita. Tak? Tapi tak hargai, mana ada rasa. Kita tak berdah siasat. Makanan tu daripada mana. Kita ingat, itu orang tu tanam, kita dah bagi duit, selesai. Padahal kita memikirkan tu semua daripada Allah. Nikmat daripada Allah. Baru kita hargai. Kita makan pun suapan Allah. Manja betul. Allah manjakan kita, bagi kita makan tadi. Dia yang suapkan ni. Tu. Kita kena olahkan supaya bau betul. Barang siapa yang di dunia lagi dia berkehidupan dengan Allah, maka kelak nanti bila dia wafat, ketika di dunia dia kehidupan dengan siapa? Kalau di dunia kita berkehidupan dengan Allah, alam barzah yang mengerikan tu tadi. Siapa berani nak duduk dalam kubur satu malam? Saya nak malah. Semua tak nak kan? Tapi pasti kita akan duduk kekal di sini. Sementara lah maknanya tak nak kekal. Nak hak kekal tak? Tak nak kan? Kubur. Siapa nak hak kekal kan? Jadi tak ada. Jadi kita nak duduk, memang kita tak sanggup. 1 minit pun tak sanggup duduk dalam kubur. Jangan tipulah. Tu. Siapa yang berani pergi lalu? Saya tak berani. 1 minit pun tak berani. Tapi Allah tahu kau berhidupan aja dengan aku. Aku akan susun dalam alam barzah engkau. Sebab engkau di dalam alam yang nyata gini, engkau sentiasa rasakan betul-betul Allah tu nombor 1. Kan? Engkau lah kecil besar masalah apa semua, engkau lah susun hidup aku ya Allah. Bukan aku. Begitu nanti bila di hidupan kita dah buat gitu, masuk kita alam barzah, tetap juga nanti roh kita masuk. Kehidupan dengan siapa kita? Takkan Allah nak nyanyi ke dunia ni kita kehidupan dengan Allah, dalam tu kita tidak kena belasah. Mana mungkin, Allah tu sayang kita. Maka tu dia bagi kita ilmu, kefahaman, kenal kepada Allah. Bila kita kenal Allah, selamat tak? Selamatlah. Pasal kita tahu kita tak ada apa-apa. Ini hidup kisah dia yang berlaku. Kisah ni Haji, Ayah Hussein, kisah Nek, kisah semua kisah-kisah Ayus, semua ni yang ada ini, semua kisah-kisah Al banyak. Jadi ngapanya kita duduk wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka segala sekalian alam yang ada cuba isikan. Ini untuk Allah tunjukkan kepada Nabi skill dia untuk Isra wal Mi'raj. Bukan cerita aja. Bulan Rajab ni Isra Mi'raj tu Nabi bukan. Tapi Nabi tu cerita je untuk kita semua perjalanan. Abdihi, hambanya. Kita termasuk hamba. Allah ada perjalanan masing-masing. Yang sirrullah, rahsia Allah masing-masing Allah yang perjalankan, bukan kita. Jadi bila dia perjalankan kita, masing-masing ada tak nikmatnya bila kita kenal Allah. Bila kita tak kenal, masalah lah. Kita menutupi perjalanan kita ni adalah Allah yang memperjalankan.
Allah yang memperjalankan hidup kita. Daripada kita alam roh sampai dilahirkan oleh ibu kita sampai sekarang ini tetap juga Allah yang memperjalankan kisah-kisah, cerita-cerita Allah. Kita ya syok sendiri kata kita punya cerita. Ranaplah kita. Siapa kita yang boleh ke kita bergerak tanpa izin Allah? Iblis tu bergerak atas izin apa tu? Dia diberi tangguh oleh Allah. Siapa yang bagi tangguh kan? Allah. Jadi itu saya cakap tadi, duduk di sekian alam, kita jangan duduk di bumi. Bebal kita jadi. Bebal tu bebal. Melaka kata bebal ni susah sangat nak faham lah. Bebal. Melaka kata bebal ni susah nak faham. Ni saya istilahkan gitu. Maknanya dah terang-terang. Maknanya kita buat satu lengkongan iaitu nur. Di dalam nur tu ada syurga, ada neraka, ada lauh mahfuz, ada semua ada. Dan termasuk bumi kita ni kecil besar pasir. Yang kita tergila-gila sangatnya. Jadi sekian alam ni adalah nur menyuluh. Jadi orang yang selamat menyebut la ilaha illallah, dia keluar daripada nur tu. Dia keluar daripada nur tu. Hilang keakuan, dirilah, keluarlah. Maka dia akan nampak semua tu atas sekalian alam tu, atas perintah kerajaan takbiran Allah. Allah mudahkan pada Nabi untuk bagi skill ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah dia. Bila sebut ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan duduk dalam sekian alam. Jangan duduk kat bumi apatah lagi. Jangan duduk ada keakuan diri. Tak boleh. Hilangkan diri, keluar. Duduk nampak sekian alam ni ditakbir oleh Allah. Baru kita nampak semua tak ada kuasa lah. Surga tak ada kuasa, neraka tak ada kuasa, iblis semua tak ada kuasa. Sebab kita dah selamat. Tak ada diri kita. Yang ada Rabbil sekian Tuhan sekian alam mentak. Betul kita sebut, kita khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dah keluar nikmatnya. Bila kita dah keluar tak ada. Kita nampak semua tak ada apa benda dalam ni semua. Semua dia bergerak semua sekali itu tadi adalah izin azali, abadi, bila-bila awal air. Semua ni wa huwa bikulli syai'in qadir. Di bawah wa huwa bikulli syai'in ahli pengetahuan Allah. Sebanyak bilangan apa, berjuta Allah ciptakan, semua ni ditanggung oleh Allah kudratnya. Ditanggung oleh Allah apa saja makan minumnya. Ditanggung oleh Allah semua hidup-hidupnya oleh Allah. Ini sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita hanya kata kita puji Allah. Mana mampu kita nak muji Allah? Yang layak memuji Allah tu Allah. Macam mana cara memuji? Keluar daripada sekian alam. Baru kita nampak. Ya Allah, semua nikmat di bawah kuasa Allah yang memberi nikmat sekian alam. Semua dibagi tugas oleh Rabbil Alamin. Itu aja kita faham tu Rabbil Alamin kita dah. Kalau tidak kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin di hadapan siapa kita baca tu? Nak baca di hadapan Allah, Allah akan kata penipu. Kau tak faham lagi apa ertinya Alhamdulillah. Ya, pergilah jumpa Arif bin Billah. Jumpa orang ahli Allah. Dia bila sebut Alhamdulillah dia tak ada dah. Yang dia tahu semua yang ada itu memuji aku. Dan tak layak semua sekian alam memuji aku. Cukup aku memuji diriku sendiri. Itu Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ma'rifat di dalam kandungan tu tadi. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Bersimak nikam kudratullah, rahsia Ali dengan Fatih menjalankan rahsia Allah, mengesakan Allah. Itu ni namakan khusyuk wa tawa. Hilang keakuan diri, kita rasa betul-betul semua tak ada. Sekalian alam, syurga neraka pun tak ada apa-apa. Yang ada hanya Rabbil di situ. Kita pun tak ada. Ni cakap pun masih ada kat saya lagi. Sebenarnya nak bagi maksud. Qul huwallahu ahad sebenarnya bukan kita, tapi dia nak bagi. Dia kena faham, dapat duduk di situlah tempat yang dikatakan khusyuk wa tawaduk, nikmatnya ya Allah. Asyiknya tadi hingga kan sekalian alam ni tak boleh jejaskan hati kita dengan Allah. Allah dah leburkan kita. Dah keluarkan kita daripada sekian Allah cabut kita keluar daripada. Kita sendiri buat tak mampu, tapi Allah tunjukkan kepada kita jalannya. Allah lah sendiri yang bawa jalan Isra wal tenggelam. Isra wal tu adalah tenggelam, tinggal dunia ni hanya sebutir
pasir dan sekian alam tu semua, alam tu surga neraka lauh mahfuz, aras Allah semua duduk di sekian alam dan semua di bawah kekuasaan Allah. Betapa hebat Allah SWT, dia menguasai Maliki Yaumid. Baru kita nampak Ar-Rahmanir Rahim, baru kita nampak ya Allah semua sekian alam atas Rahman dan pemurah, dan kau beri hidup semua, pemurah kau. Dan Rahim, kau bagi kasih sayang pada semua. Kita nampak. Kita dah duduk atas Rabbil Alamin sekian alam maksudnya. Allah dah lebur, tak ada kita. Kita dah nampak semua atas, semua iblis ke apa, semua dalam genggaman kekuasaan. Ada kena nak risau lagi dalam solat? Ada? Aneh. Ini masalah kita solat lagi nak ingat lagi kita ni. Berapa ganjaran nak dibagi Allah. Aku solat sebab apa? Nak syurga. Aku solat kerana takut neraka. Maknanya kita tak keluar lagi. Kita tak ada keakuan diri lagi. Tak selesai. Solat tu hilang keakuan diri. Nyambung kepada Allah, tak ada keakuan diri. Maka tinggallah Rabbil Alamin di bawah pentadbiran Allah. Dia cukup memuji diri dia. Sungguh pun dia jadi semua sekian alam untuk memuji dia, tak sama macam Allah. Jadi nak betul-betul puji itu adalah tenggelam, tak ada diri. Sesungguhnya Alhamdulillahirabbil alamin, aku memuji diriku sendiri. Sekiranya alam yang ada semuanya makhluk yang berjuta-juta tak mampu kita hitung, memuji Allah tidak sama Allah memuji diri dia sendiri. Jadi yang layak memuji Allah adalah Allah, kita faham dah. Itu jalan yang Rasulullah SAW tunjukkan untuk mencapai ma'rifatullah atau mencapai ru'ya bil haqq. Di atas makrifat ada makam ru'ya bil haqq. Bila kita dah keluar daripada Rabbil Alamin, Allah keluarkan, leburkan. Macam mana Nabi Musa lihatkan cahaya dinding Rabbil Alamin bercahaya terlampau kuat, pengsan. Difanakan Allah 40 hari. Dalam 40 hari tu dibawa Mi'raj, dibawa berjalan. Baru dia nampak sekian alam ditakbir oleh Allah. Sekalian alam ditakbir oleh dia. Kalau ada keakuan diri dia tak nampak. Jadi kita gitu. Kita telah dibukakan oleh Allah. Lalu Allah memperjalankan kita. Bukan kita boleh berjalan. Sesaat pun kita tak mampu. Jadi gitu. Orang yang hilang keakuan diri dia, sedetik pun nafas dia naik kata turun pun dia rasakan Allah. Tak ada langsung ada nak rasa keakuan dirinya. Ini orang yang beruntung. Orang yang duduk di makam ni adalah makam orang yang beruntung, kata Nabi Khidir alaihissalam. Sebab di makam ini dia tidak ada keakuan diri. Keakuan dirinya telah dicabut. Warzuqnil fana'an, Allah kurniakan iaitu kepada kita makam rezeki yang besar, iaitu fana, lebur. Tak ada keakuan diri. Jadi seronok bila kita berjalan, kita rasakan betul-betul Allah yang mengangkat kaki kita setiap langkah. Betul-betul kita rasakan nafas kita naik, Allah naikkan, turun, berhenti. Sentiasa rasakan, ya Allah nikmatnya. Nikmat, tak ada nikmat yang lebih best. Macam kita makan tadi. Kat mana tadi? Kita bila hargai itu tadi, setiap suapan tu kita rasa nikmat. Allah. Cuba kita tak bedah siasat. Kambing tu ke, kita tak kaji dia tu, setahun lebih baru boleh sembelih. Allah besarkan. Kita tak fikir tu terus sodok je. Tak ada rasa nikmat sejak. Sebab kita tak bedah siasat. Bedah siasat siapa yang membesarkan kambing tu. Beras jadi padi, padi jadi beras, beras jadi nasi. Berapa bulan, ya Allah, Engkau yang tumbuhkan. Kita ngesakan benda tu. Allah lah. Tadi kita makan tu bukan, tapi kita makan Allah. Allah tadi maknanya bukan kita makan Allah. Maknanya kita nampak mana keesaan Allah lah tadi. Yang memberikan kita segala-gala adalah Allah. Dari 100% tak ada lain, Allah semuanya. Tak ada kita dah. Tak ada kita bersandar kepada mana. Aku makan kambing ni berhasiat lah. Bukan hasiat yang kita nampak, tapi pemilik hasiat tu siapa? Kita esakan Allah semua. Supaya darah daging tumbuh daripada makanan yang telah kita esakan akan membawa kita kepada lebur diri kita kepada Allah dan tak akan diajakkan bawa maksiat kepada Allah. Tak akan buat kita lalai kepada Allah daripada makanan yang telah kita esakan. Berbanyak nama kita esakan. Apa nasi, kambing. Ada tahu dalam tu apa rempah apa lagi. Macam-macam tu. Habis kita tak fikirkan tu semua, kita sodok, tak dapatlah kita hargai kenikmatan tu.
Super tadi Al-Fatihah tadi ayat Alhamdulillahirabbil. Kita baca ya berpuluh tahun. Kita tak bedah siasat. Kita tahu kita puji Allah. Tak dapat nikmat di mana boleh kita muji Allah. Yang boleh puji Allah tu Allah. Jadi hilangkan keakuan diri. Jadi setiap ucapan tu kalam siapa? Yang nak dengar balik puji siapa? Pendengaran Allah balik. Yang dapatkan rasa untuk puji siapa? Dia juga. Ada kita lagi? Mana ada? Tak ada. Itulah dikatakan manis tiada pahit. Ni nikmat yang paling besar. Tapi kalau ini kita tak dapat dah berapa puluh tahun kita solat, kita rasa masih lagi nak usolli. Tadi saya jumpa orang tu. Orang ni dia arif billah. Tergolong daripada golongan wali-wali Allah. Dalam gambar tu ada gambar dia. Di mana Kuala Kerai. Dalam gambar wali-wali Allah tu ada gambar dia. Belum dia wafat lagi orang dah letak gambar dia. Arifin Billah. Dia cerita ni, dia kata tadi. Apa yang kita cerita ni, dia cerita. Dia dapat ilmu laduni. Dia belajar dengan Nabi. Tapi orang kata sesat, orang kata gitu, macam-macam. Sampai dia tak larat nak pergi masjid. Sebab apa? Orang pandang dia, daripada orang jadi dosa, baik dia sembahyang kat rumah. Ya. Sebab apa? Orang tak faham. Bila orang dia cerita kepada Jabatan Agama Islam Kelantan dia tak faham. Dia kata mana ada manusia belajar ilmu ni. Macam-macam lah dia katakan. Jadi kita dapat ziarah dia, dengar cerita apa yang dia cerita sama macam jalan kita cerita juga. Dia tak lari tajuk. Orang yang ngesahkan Allah sama juga cerita dia tetap juga. Dia tak ada cerita bawa cerita lain, tetap mengesahkan Allah. Semua jalan cerita pusing-pusing itu aja. Tapi tetap mengesahkan Allah. Tu tengok. Allah tunjukkan pada kita bahawasanya yang kita duduk ni, yang kita dengar ni, yang kita amalkan ni adalah ilmu yang sejati. Ilmu sejati apa? Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Adam AS sampai 124,000 Nabi. Inilah ilmu yang dibawa wali-wali Allah, ulama-ulama yang kenal diri, kenal Allah. Ini yang dibawa. Sampai kepada kita dianggap asing. Sebab apa? Kita melulu ambil ibadah. Tak ambil kenal Allah dulu. Allah suruh Nabi kenal aku dulu. Semua Nabi-Nabi telah beres kenal Allah dulu. Itu tak kira lah berapa tahun dia nak beres tu. Terserahlah. Allah Ta'ala punya hak. Kita tidak kita beres. Kita terlalu buat ibadah. Tu yang jadi bahaya. Kita mengaku kita yang lakukan ibadah. Itulah kesyirikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Dalam menyembah Allah pun Allah Ta'ala kata ada yang mensekutukan aku. Dalam ibadah tu apa lagi yang tak ibadah. Sebab apa? Allah tak bagi mengaku. Engkau solat tahajud 30 tahun, 20 tahun. Engkau solat 5 waktu satu hari. Engkau nak cerita kat orang, kau Allah nak balas apa. Itu semua syirik atau mengakui kita yang boleh. Padahal bila kita belajar kenal diri dulu, kenal Allah, kita takkan mengaku kita yang buat. Kita memang buat tapi kita tak mengaku sebab kita menggunakan kudrat siapa yang kita boleh buat. Kehendak siapa yang bagi rasa untuk sembah pada dia. Untuk rasa cinta kepada Allah, siapa yang bagi rasa. Untuk nak dapat sebut nama Allah, siapa yang bagi. Ada apa-apa benda pada kita? Tak ada apa, kosong. Jadi itu jangan mengakulah. Yang mengaku tu harus ada Allah, bukan kita, dia. Maka tu dia kata tadi yang kita jumpa Arifin Billah, bila dah masuk usolli tu habislah. Tak faham lah tu. Nak diulang-ulang pula lagi. Tu dia. Tadi dia sini cakap. Pasal kita dah berulang-ulang kali dah. Berbelas tahun dah, berpuluh tahun dah. Dia ulangkan lagi orang ni. Memang dia bagi tahu kat Jabatan Agama Islam yang kata dia sesat. Dia mempertikaikan orang tua ni dapat ilmu laduni. Mana dia? Orang tua tu ceritakan nikmat mendapati ilmu laduni supaya nak bagi tahu kita banyak jalan salah. Ya, baik dan Jabatan Agama Islam sampai yang ke bawah kita dah ajar salah. Kita mengajar suruh ibadah dulu. Padahal Allah suruh kenal dia dulu. Ya, dia nak betulkan. Kau kata dia salah pula. Ketikaikan dia tak ada sijil lah. Dia siap cakap je. Sijil aku lagi tinggi pada korang. Aku dapat cop daripada Allah. Cop daripada Allah dia kata. Yakin dia. Dia yakin lah. Mana cop dia? Yakin lah dia kata. Bukan cop tu ni. Cop ni pun orang tak yakin juga. Tapi kita cop tu apa? Keimanan. Yakin aku kepada Allah. Bahawa kita ni adalah
hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu sikit pun hak kita. Itu yang dia bagi tahu. Tapi orang begini dia anggap sesat, dia asingkan macam dia anggap asing. Tapi beruntunglah orang macam kita dianggap asing, beruntung kita. Tu Rasulullah sendiri bagi tahu. Rasulullah suka orang yang begini. Kita teruskan di penghujung zaman ni banyak orang yang tak mau jalan nak kenal Allah. Dia tahu nak upah daripada Allah. Takut dia masuk neraka. Dengan Allah ni tak takut. Kan terbalik jadinya tu. Bukanlah saya berani cakap dengan neraka tu. Tetapi kita kena faham. Neraka tu siapa punya? Jadi Allah akan jadikan neraka supaya kita betul-betul dengan Allah. Bukan suruh takut neraka tu. Kita minta berlindung pada Allah. Kita kena betul-betul dengan Allah. Jangan rasa ada keakuan. Jaga akhlak kita dengan Allah lah. Maknanya nak selamatkan diri daripada azab neraka tu. Bukan terus-menerus kita rasa keakuan diri. Itu azab sebenarnya. Kita tak sedar. Kita minta jauhkan daripada azab neraka. Sebenarnya kita mendekati dengan rasa keakuan diri itulah. Neraka azab. Yang betul-betul nikmat syurga tu adalah bila kita rasakan asyik dengan Allah, tak ada keakuan diri, itulah sebesar-besar orang yang beruntung, lebih beruntung daripada masuk neraka, masuk syurga. Lebih beruntung lagi orang yang dileburkan oleh Allah, rasakan yang ada hanya wujud Allah, itu lebih nikmat lagi daripada syurga. Jadi kita kena faham tujuan Allah jadikan syurga dan neraka tu untuk kita faham. Keluarlah dirimu, keluarlah semua, keluar. Ke mana keluar dia? Irji'i ilah, supaya lebur, tak ada yang ada hanya Allah. Baru kau akan lihat sekalian alam ini tak ada apa benda, semua bergerak semuanya. La tataharraku zaratan ilah, semua atas izin Allah. Kamu rasa seronok. Puak ni ke puak ni, semua dalam tu kita tengok. Semua atas izinan Allah. Tak ada lagi nak kita berbala-bala. Sekadar kita menceritakan tu. Tak ada rasa hati kita nak berbala. Cuma cerita dia. Puak ni gini, puak ni gini. Kita akan tahu semua puak tadi. Sebab kita dah duduk kepada yang empunya yang cerita tu tadi. Dia nak ceritakan Syiah, dia nak cerita Wahabi, dia nak cerita Yahudi, dia nak ceritakan Iblis, dia nak ceritakan malaikat. Semua dalam tu kita nampak semua atas cerita Allah. Kita dah tak nampak mana betul, mana salah. Kita dah buta semua, tak nampak. Dan kita nampak Allah. Untung tak? Untung, selamat lah. Yang kita nampak macam-macam ni serabut otak kita ni. Serabut. Tinggal solat pun masuk lagi serabut. Kan? Tapi kita dah keluar daripada Rabbil Alamin tadi, pergi kepada Tuhan, tak ada kita lah, Allah leburkan kita. Kita nampak semua tak ada daya upaya punya. Ini skill yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali. Beruntung kita dapat ilmu sejati ni daripada Allah. La ilaha selama hari ni kita baca la ilaha illallah pun tak beres. Nak beres ni macam mana? Keluarlah engkau daripada diri engkau. Tak ada engkau, baru engkau boleh tahu. Betul lah la ilah. Betul lah tak ada semua. Semua sekian alam ni adalah Allah menyatakan Allah. Baru faham. Selama ni hari, hanya sebut dia berpuluh ribu, berjuta-juta. Tapi tak faham lagi. Alhamdulillah, kita telah dibukakan mukasyafah. Ghaibu kita pun tak tahu apa. Tapi siapa yang buka singkapkan ni? Siapa yang bawa kita berjalan untuk mi'raj sampai kita faham? Sampai wusul, sampai kepada Allah. Siapa yang menyampaikan kita kepada Allah? Tak lain daripada asra Allah yang memperjalankan. Alhamdulillah, bila dia memanggil kita, dia memperjalankan kita sampai kita pada Allah. Bila sampai, rupanya kita tak pernah ada pun. Yang ada hanya di kehidupan dia, cerita dia. Beres tak? Beres lah. Ini yang dikata hamba-Ku yang dikatakan fat'uli fi. Inilah betul-betul hamba-Ku yang dah kenal aku panggil hamba-Ku. Rasulullah suka Allah Ta'ala panggil abdihi, hamba. Tu ya. Alhamdulillah, maknanya kita telah dibuka, disingkap. Inilah maknanya kita datang jauh-jauh di mana pun kita tak lain kita datang berkumpul. Tak lain kita nak mengesahkan Allah betul-betul lagi. Allah bukakan lagi kemanisan. Setelah dibagi kita kemanisan lebur diri, ada yang adanya, ditambah lagi besok nikmat, ada lagi, tak jemu-jemu dia bagi kita. Berapa banyak dah cerita. Tetap juga kita suka dengar.
supaya menambahkan lagi zadathum iman. Dibacakan lagi cerita-cerita tentang Allah. Allah ceritakan tentang diri dia. Bertambah lagi kita kuat. Iman kita manisnya. Berkehidupan dengan Allah bila kita tak ada rasa keakuan diri. Bahagia kita. Ini kan kita nak ajar pada isteri, nak ajar pada suami, nak ajar pada anak-anak, nak ajar keliling kita. Semua umat Islam harus tahu ni. Sebab kita dah terbalik. Kita ngajar yang kita kata fardu ain dulu belajar. Fardu ain pun dah tinggi tau. Ini bawah lagi pada fardu ain. Ini awaluddin makrifah. Awal Allah Ta'ala kata. Belum ada fardu ain lagi. Mana awaluddin tu kenal Allah Ta'ala kata. Yang kata ilmu ni tinggi pula. Saja ni ilmu tinggi. Bukan tinggi. Ilmu ni lebih bawah daripada fardu ain. Bila kita tahu ni, baru kita berminat pada fardu ain. Bukan bila dah tahu ni, kita tinggalkan fardu ain, bukan. Lagi berminat. Sebab kita tahu, itu akan mendatangkan lagi rasa keasyikan, keleburan kita dengan Allah. Apa pun ayat-ayat Allah yang kita ambil berapa banyak pun, tetap mengalir je mengesahkan Allah. Pastilah kita nak mengesahkan Allah lagi. Mana boleh, dah belajar ilmu ni, saja kata tak payah ilmu lain lagi. Ambil lah dunia je, tak payah baca Quran dah. Kau pandai-pandai orang. Duduklah sini, janganlah fitnah orang. Janganlah peroboh-peroboh cerita-cerita bukan-bukan. Orang yang dengar banyak dalam YouTube tak ada pun cakap apa. Dia dengar dulu kan, jadi pendengar yang baik. Engkau dengar-dengar berita buruk, kau pun tak pernah dengar, engkau pun dah. Mana boleh gitu. Kita betul. Datang bincang. Kau tinggi pun ilmu kau bincang. Nanti aku bagi kau cakap. Lagi saya suka diam. Cakap. Lepas saya dah bagi tahu, saya bukan guru, saya bukan mursyid, saya bukan semua bukan. Habis apa? Entahlah, tak ada. Yang adanya Allah. Tu. Apa orang nak panggil apa pun dengan saya tak kisah. Sebab saya tak ada apa benda pun. Yang adanya Allah. Tak ada saya tertekan orang nak tak panggil saya apa pun tak kisah. Sebab saya memang nak hilangkan diri saya. Kau tak panggil apa pun tak apa. Kosong aku. Yang adanya Allah. Sebutlah nama Allah. Jangan sebut nama aku pun tak apa. Jangan sebut nama Allah. Itu tadi. Tapi itu pun orang dengki. Itu pun orang tak puas hati lagi. Tak puas hati cerita belakang-belakang datang. Kau panggil pun aku boleh datang. Datang berbincang. Kesian engkau. Kenapa? Engkau agung. Engkau raja. Engkau tinggi. Engkau menteri. Engkau apa pempangkat. Sampai ke bawah. Datanglah. Datang. Ya. Kalau tak nak datang ni duduklah majlis-majlis orang arif bin billah. Dengarlah cerita dia. Banyak kesilapan yang kita lakukan dengan Allah SWT. Kita jangan pakai hukum-hukum yang lain. Hukum yang kita dengan Allah tu yang sangat bahaya. Itu hukum yang pertama adalah kejahilan kita tentang Allah. Itu hukum yang paling berat. Lebih berat daripada syirik tu tadi. Lebih berat pada syirik tu dah berat. Lebih berat pada syirik bila kau tak mau kenal Tuhan yang menjadikan kau. Berat benar lah. Tu Allah Ta'ala kata lebih berat daripada kalau manusia ni kalau tak kenal Tuhan, balhum kal an'am. Lebih teruk daripada binatang. Sebab dah aku bagi akal untuk membezakan antara hak yang batil, tapi dia buat dia buat perangai binatang. Sesungguhnya binatang tak ada akal dan engkau lebih teruk daripada binatang. Sedap. Aku dah bagi engkau akal. Binatang memang tak ada akal. Jadi teruk lagi. Tapi kalau engkau kenal diri, kenal Allah, lebur diri engkau, lebih tinggi derajat engkau daripada malaikat pun dia jadi bodyguard kau. Kau suruh apa-apa pun boleh. Tapi bila kau dah dengan Allah masalah problem, lepas tu minta pula, ya Allah, tak sedar diri. Dalam keadaan Allah bagi macam-macam. Ya. Minta dia yang bukan-bukan aja. Bila tak bagi mengamuk. Proteslah tu lah. Kata Rahman Rahim. Aku dah minta tak bagi. Dia paksa Allah Ta'ala. Allah tu tak bagi sebab tahu kalau bagi kau makin jauh. Jadi istidraj. Maka tu Allah tahan tak bagi, kau pula paksa lagi. Sekali dia bagi kau makin jauh, menyesal tak guna. Macam Fir'aun. Tolonglah, aku dah nyawa aku percaya aku nak bertuhankan Musa. Tak boleh dah. Jadi kita alhamdulillah kita masih dibagi oleh Allah hidayatul Allah dan ditambahkan wazidnahum udah ditambah lagi, untunglah kita. Ya, adakah untung yang lebih lain lagi? Tak ada lagi. Inilah hidup kita manis, tiada pahit, di mana kita sentiasa mengesahkan. Inilah hala tujuannya kita dihidupkan untuk sentiasa ilahun
nombor satu. Sama-sama Rasulullah kata. Ini tujuan hidup. Yang tak ada lebih manis lagi. Tak ada lebih nikmat. Syurga pun kalah nikmatnya. Keberuntung yang amat tinggi. Maknanya kemenangan yang inna fatahna laka fathan mubin. Ialah itu kita sentiasa hidup kita mau mengesahkan Allah, buang keakuan diri. Allah tahu dalam diri kita. Maka Allah mengatakan, ini kekasih-kekasihku. Kerana dia sentiasa nakkan mengesahkan Allah. Diri dia aku tahu. Betul-betul dia nakkan aku. Aku tahu. Bersusah payah dia datang tengah malam ni. Datang saya daripada sana semua kompon-kompon. Ini semua adalah semata-mata apa yang kita buat ni adalah nak mengesahkan Allah. Bukan ada tujuan projek 100,000 ke. Ada nak satu gelaran datuk ke. Dapat pingat ke, orang kampung kita naikkan derajat kita ke. Tak ada langsung dalam otak kita lagi seronok nak mengesahkan Allah, hilang keakuan diri. Allah cop kita ni kasih kekasih Allah di muka bumi, jangan diusik. Kita tak perlukan bodyguard lagi. Allah tu sendiri berjanji bahawa Allah yang maha memberi aman kepada siapa pun. Allah sendiri berjanji, aku jamin keamanan dia. Kau duduk dalam kubur, kau duduk dalam barzah, kau duduk pada mahsyar, akulah yang amankan kau. Sebab di padang mahsyar tidak ada siapa-siapa yang boleh beri naungan melainkan aku, kata Allah. Dan siapa di dunia dia merasakan aku 24 jam. Itulah naungan aku ada pada orang-orang yang ketika di dunia dah berkehidupan dengan Allah. Rasulullah SAW beritahu, aku yang paling kenal Allah, aku yang paling takut, aku yang paling rindu kepada Allah, paling malu pada Allah. Jadi orang yang paling kita ni bertambah faham tentang Allah, Allah bagi faham pada kita, apa bukti dia? Bertambah kita takut pada Allah. Takut pada Allah tu bukan lari. Takut hantu lari, takut harimau lari. Nampak tapak harimau pun dah lari dah. Tapi takut pada Allah yang dimaksudkan adalah jangan ada rasa keakuan. Jadi rasa keakuan diri tu yang kita takut pada Allah. Tu tadi. Lepas tu kita bertambah rasa malu. Sedetik je kita angkat gelas ni, biasa kita angkat, kita rasakan Allah yang angkat. Tapi ni kali dia terlupa. Dia terlupa. Terlupa. Sorry ya Allah. Sorry tak apa. Dia melatah dia, minta maaf. Melatah dia minta maaf sebab rasa ada keakuan diri. Tu dia. Itu orang-orang ahli Allah, dia tak mau lain dah dia. An zikrillah. Tijaratu wala bai'un, meniaga ke bisnes besar ke apa, takkan dapat lalaikan dia untuk mengesahkan Allah. Takkan dapat. Sebab hati dia dah Allah patrikan. Allah dah patrikan. Hati kita selalu dengan tak mau yang lain. Allah yang patrikan. An zikrillah maknanya tak lain, dialah menyebut dirinya sendiri. Tak mau yang lain. Kita ingat dia selalu wa qada rabbuka. Dia sentiasa tetapkan hati kita daiman, berkekalan kita sentiasa solat dengan Allah. Di samping solat yang lain, di samping itu terbawa-bawa solat khusyuk kita di luar solat. Apa itu khusyuk tu? Sentiasa an zikrillah, dia mengingatkan dirinya sendiri. Melekat. Bila orang dah rasa cinta kepada Allah, mana boleh? Kita pun dicinta dengan makhluk, mandi pun teringat. Ya? Apa pun dah. Takkan gerak tapi otak tu ingat kekasih. Ingat bercinta kan? Begitulah bila Allah dah patrikan rasa cinta, dia memberikan rasa cintanya kepada kita untuk cinta kepada dia. Bukan kita cinta kepada Allah, tapi Allah yang memberikan rasa cinta kepada kita untuk cinta kepada Allah. Jangan ngaku kita ni cinta pada Allah. Tak. Sebelumnya Allah lah yang memberikan rasa cinta kepada kita untuk kita cinta. Menunjukkan dia asyik dengan dirinya sendiri. Tak ada dua pun. Jangan syok kata ada. Cerita ni sebenarnya angan-angan dia kata kita ni ada. Sebenarnya kita tak ada. Yang ada cerita dia. La ilah. Jangan lari tajuk. Tetap la ilah. Tak ada. Yang adanya dia wujud dia. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada jemaah-jemaah yang semuanya khusyuk nampaknya. Bolehlah bagi tahu sikit-sikit semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi saya nak sambung ayat Hussein bagi tadi.
Jemaah kita sekalian, malam ni saya minta benar-benar minta terasa nikmat hak Tuhan beri kita. Gapo hak Tuhan beri nikmat kita, hak kita kata dak kita belakik belawak kata tak cukup tu. Tak cukup di diri kata-kata tak cukup. Hak dak kita berasa kita ni duk rasa tak cukup. Malam ni kita nak minta jemaah kita sekalian ni balah hak Tuhan kata fa bi ayyi ala rabbikum tukaziban. Minta we semua ni kecek sepatah dua. Kecek belaka. Nak tahu nikmat hak Tuhan beri kita tahu mana malam ni. Kalau kita tak kecek kita tak tahu. Tak tahu kata nikmat hak Tuhan beri kita terasa nikmat tu. Hak kata terasa tu dia beri tu, kita terasa tu dia tu. Masa lagu mana? Kita minta malam ni pencerahan daripada jemaah kita, we minta sepatah apa kena kecek malam ni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah mula kita kena berani. Pasal nikmat Allah ni kita ceritakan. Kenapa kita perlu apa? Takut cerita. Masing-masing ada rahsia Allah. Rahsia. Bukan rahsia. Tak ada pada saya rahsia kamu. Rahsia saya pun tak ada. Jadi tukar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bersyukur atas majlis ni. Daripada dulu saya tidak tahu mengenal diri, mengenal Allah. Daripada dulu rasa jahil. Sekarang ni rasa ada perubahan lah. Itulah banyak sikit. Terima kasih. Itu walau sikit, walau pendek tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Tak biasa. panjang sikit pasal ni kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya amat bersyukur kerana Allah telah jemput saya ke majlis yang agung ini. Majlis mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya nak bagi tahu sedikit pengalaman lah sejak saya belajar kenal diri kenal Allah ni. Nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, dengan pendengar-pendengar YouTube. Saya ni kira pelajar ilmu hikmah. Jadi saya beramal dengan ilmu-ilmu itu. Saya belum faham lagi masa tu. Saya hanya beramal saja. Lepas pada saya belajar ilmu kenal diri kenal Allah ni, saya cuba amal aliyahkan apa yang Tuan Guru cakap ni. Saya baca ayat-ayat susunan dia tu. Semua ayat-ayat itu mengesahkan Allah Ta'ala semua. Betapa bijaknya orang dahulu menyusun ayat untuk berdakwah ya. Dengan susunan dia yang teratur, dengan adab yang teratur. Memang hebat dia orang berdakwah. Dengan ini saya menyeru kepada sahabat-sahabat semua dan pendengar YouTube, belajarlah kenal diri dengan Allah. Nescaya kamu akan faham saja. Akan faham. Merasakan nikmat itu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratul mustaqim. Ila siratul mustaqim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita berkumpul bersama-sama, bertemu kembali seperti yang diberkatakan, pertemuan kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Itulah datangnya daripada Allah semua. Jadi saya tak ada banyak nak kongsi, tapi kita kena bercakap ni kena hala tuju kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat bila orang menafikan keakuan diri dia. Seperti mana yang Syekh Aziz beritahu tadi,
bila kita menafi keakuan diri kita, kita akan dapat nikmat. Bukan nikmat saja, tapi Allah Ta'ala akan olahkan dalam kehidupan harian kita ni, bahawa dalam kehidupan kita ni kena mengesahkan Allah SWT. Allah Ta'ala memegang kita. Seperti yang dikatakan tadi dalam surah An-Nur, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Yang mana setiap lelaki yang tidak dilalaikan, lelaki ke perempuan, manusia yang tidak dilalaikan oleh Allah SWT. Yang dikatakan an zikrillah adalah dia yang mengingat pada diri dia. Kita tak ada rasai diri kita sebab kita dah nafikan keakuan diri kita. Tadi saya pergi ke Pondok Sado dengan Abang Zair tadi. Saya jumpa dengan anak saya juga tadi, Cik Ngah tadi. Saya pun bermuzakarah dengan dia tadi. Dia belajar pondok tadi, saya bermuzakarah dengan dia. Cik Ngah ada matikan diri tak? Saya sembang biasa santai. Saya cakap, Cik Ngah ada tak? Dia diam, dia tengok saya kan. Jadi, okey macam ni Cik Ngah. Apa maksud matikan diri? Dia kata nafikan keakuan diri, dia kata. Yang ada hanya Allah. Dia cakap dengan saya. Itu Cik Ngah berapa umur dia? 13. 13. Sebab dia selalu dengar talk ni. Cik Ngah. Lepas tu saya cakap dengan dia, okey, dekat depan Cik Ngah tu ada kopiah putih. Cuba Cik Ngah ambil. Dia angkat tangan dia tu, dia angkat kopiah tu, dia ambil. Okey, Cik Ngah letak balik. Okey, sekali lagi angkat. Lepas tu, apa yang Cik Ngah rasa? Angkat tu, adakah rasa diri kita? Tak. Dia kata tak. Kalau tak rasa apa? Allah, dia kata. Nampak? Menandakan budak yang umur 13 tahun tu perlu dia ajar begini. Perlu kita sentuh dia begini. Bukan kata ilmu ni kena ahli je, bukan. Ni bukan dah masa dia kita memilih ni ahli dia, ni kena ni budak kecil tak boleh. Tak. Orang anak yang baru lahir tu pun kena bawa dia kepada mengesahkan Allah SWT. Saya kagum macam Cik Ngah tadi, dia memang dia ikuti siaran YouTube ni. Sebelum ni pun duduk sebelah Syekh Aziz pun ada. Saya tengok ada juga. Jadi nampak tak pengetahuan tu Allah yang bagi kefahaman di situ. Jadi kita ni nak kena sentuh dia. Sentuh dia dari segi apa? Inilah tentang yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah ni. Bawa hati dia kepada Allah. Jadi kita ni saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Kalau kata ahli dengan ahli ni, ahli yang selalu dengar ni, rakan-rakan YouTube, rakan-rakan jemaah-jemaah semua. Jadi kita kena sama-sama sentuh di antara satu sama lain. Sentuh apa ni? Bermuzakarah. Ni dah masa dia kita nak kena sentiasa merasai yang bahawa yang ada hanya Allah. Jadi itulah yang patut kita bawa dalam kehidupan harian kita, amaliahkan daripada kehidupan harian. Seperti mana yang Kak Nah saya cakap semalam, kita ni macam mana Kak Nah? Tak ada apa, tak ada ilmu apa pun. Lagi apa lagi? Apa lagi semalam? Itu kita nak boleh tujukan, nampak? Kita dah, Allah Ta'ala bagi kesedaran kat kita. Jadi rakaman tu daripada Allah SWT. Itu dia. Yang itu kita nak. Jangan rasa benda ni tak penting. Amat penting. Kalau dia kata bawah fardu ain tu, memang itulah dikatakan awal ni makrifatullah. Bukan tinggi pun. Asas tauhid. Seperti mana yang dikatakan, sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Dan sekiranya engkau datang kepada aku kepada aku tak bawa apa-apa, engkau akan dirahmati. Itu dia. Itu yang dikatakan, betul-betul yang dikatakan la ilaha illallah. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kita semua ni tak ada ilmu pun, yang bagi pun dia juga, kan? Jadi pada malam ini sekali lagi bersyukur sangat-sangat sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memperjalankan kita untuk hadir di dalam majlis di mana saya bahasakan majlis ini majlis yang manis tiada pahit. Di mana dalam majlis ini tak ada yang lain. Semua kita ini mengesahkan Allah je. Sebenarnya bukan kita pun mengesahkan Allah. Dia yang mengesahkan diri dia.
Cuba kita tengok balik, perhatikan diri kita balik. Jangan perhatikan jasad. Kalau kita perhatikan jasad, kita tak dapat nanti. Tengok ruh. Di balik jasad kita ada ruh. Kan macam sebelum ni Pak Syekh selalu sebut kata bergerak tubuh kerana hati. Bergerak hati kerana nyawa. Bergerak nyawa kerana ruh. Bergerak ruh tadi adalah kerana sifatullah ataupun kita panggil juga sebagai sirullah, kan. Dan sirullah itu sendiri tak lain tak bukan adalah zat dia sendirilah. Jadi kita tengok yang tu. Jadi kalau kita tengok jasad kita ni tak ke mana sebenarnya ni, kan? Kalau kita tengok jasad memanglah dari segi rupa memang pelbagai ni, kan. Tapi cuba tengok ruh di balik jasad tu. Kalau tengok balik jasad tu, mana kita tengok dia sendiri tu, maknanya itulah mengesakan dia. Macam kita tadi kita diberitahu tentang nak angkat air. Kalau kita yang angkat, memang bukan mengesakan lah. Maknanya dia lah mengesakan, dia angkat. Bukan kita ni Allah, bukan. Kan? Mana kita tak ada. Mana dia. Segalanya dia angkat. Ni nak kena praktik. Kan? Macam macam sebelum ni kita diberitahu tentang untuk akad takbir. Kan? Kalau kita angkat je, kita rasa kita belum lagi. Dia nak kena praktik ni. Ni sebenarnya ni bukan senang ni nak buang keakuan diri, bukan senang. Saya sendiri pun masih lagi berperang, tak menang-menang lagi pun. Tapi insya-Allah kita berperang. Kita berperang habis-habisan. Sampai titik darah terakhir kita berperang juga. Pasal kita nak ke dia, bro. Kan? Pasal biar betul-betul mengesakan dia. Itu yang kita nak tu. Macam saya sekarang ni pun selalu kat sekolah pun, maknanya sambil-sambil mengajar mesti cerita kan kepada murid-murid biar dia faham. Sebab apa? Murid ni makin membesar makin tak faham, makin lama makin lalai. Maknanya daripada kecil kita nak bagi tahu biar dia tahu benda ni. Kan? Benda ni benda yang asli dan benda yang paling mustahak. Sebelum ada ilmu lain, ilmu ni dulu. Macam tadi dia cakap awaludin ma'rifatullah, kan. Maknanya awal-awal. Tak ada yang lain dah. Awak ni awal dulu. Maknanya nak kena yang ni dulu. Ilmu lain tu macam kat sekolah pun semua, siapa yang bagi tu? Dia yang bagi sebenarnya ilmu tu. Yang kita kejar-kejar sangat tu, dia mana? Kan? Jadi kita nak dia dulu. Macam saya selalu cakap murid kata kita sebelum ada ni kat mana, kata. Kan? Kita sebelum ada ni. Mana semua tak tahu. Sedangkan belajar di sekolah, belajar pendidikan Islam, kan, daripada tahun 1 sampai tahun 6. Waktu pagi belajar pendidikan Islam, waktu petang pun belajar juga. Kan? Kafar, kan, belajar fardu ain apa semua, tapi masih lagi tak tahu, tak faham benda ni. Kita dulu sebelum kita Allah Taala terzahirkan di alam dunia ni, kita di alam ruh. Di alam ruh kita dah diberitahu, ustaz pun sini beritahu bahawa kita ni beribu tahun berasyik dengan Allah. Ruh kita masing-masing ini menyatakan bahawa qalu bala syahidna, katakan. Mana mengesakan betul-betul Allah. Di sana. Sebab tu Allah Taala zahirkan. Tu masuk dalam rahim mak kita. Masa tu pun sama juga. Mengesakan Allah juga. Kan? Tak ada kedirian lagi masa tu pun. Bila dah sampai 9 bulan lahir, sama juga. Bayi pun tak ada kedirian lagi tu. Masa bayi, bila ada kedirian kita masing-masing? Bila kita dah mula rasa pandai, kan? Kita pandai. Dah mula rasa aku dah tu. Yang aku tu masalah tu. Jadi sekarang ni alhamdulillah Allah Taala masih lagi membuka atau memberi peluang kepada kita ni lah nak nyatakan syukur tadi, nak menghargai. Okay? Di mana Allah Taala hantar kepada kita semua. Seorang guru yang boleh membimbing kita ke arah Allah Ta'ala. Hal tuju Allah Ta'ala. Kan? Bukan senang ni. Bukan semua orang yang dapat benda ni. Ramai yang sekejap, lepas tu rasa macam, tak boleh ni. Lagi. Jadi kita kalau nak lari juga boleh. Tapi jangan lagi selama-lama lagi. Lagi kejap kita tak faham. Datang balik. Jangan lagi tu. Umpamanya wow yang putus tali, tak jumpa habis. Kan? Kalau buah putus tali, sangkut, boleh ambil balik. Jadi kita nak benda ni yang asli, yang sejati, yang betul-betul, mana boleh kita tinggal. Kan? Kalau kita tinggal rugilah.
jadi saya nasihat untuk diri saya sendiri dan juga semualah rakan-rakan yang mendengar YouTube. Kita sama-sama dengar dulu, tak apa. Maknanya sami'na dulu. Sami'na, menjadi pendengar yang baik, menjadi yang bijak. Jangan jadi dengar lepas tu kita tak buat apa-apa. Dengar, kita hayati betul. Pasal ni semua daripada Allah juga. Kalau kita minta kepada Allah Taala bagi juga nanti. Jadi pendengar yang baik dulu. Lepas tu lepas kita dapat faham, insya-Allah baru boleh jadi ata'na. Nak jadi ata'na tu. Sekarang ni kita nak ata'na. Kadang-kadang kita tidak ata'na juga kadang-kadang kan. Kita maknanya kita masih lagi berbelah bagi ada juga. Kadang-kadang hari ni baik, hari ni lepas tu tak baik kan. Macam sambung tadi yang saya cakap tadi anak murid saya tadi kata kita dalam ruh, lepas tu alam sekarang ni alam dunia kita dah mula lalai. Ni sekarang ni kata kita nak patah balik ataupun nak kembali ke pangkal jalan. Sebagaimana kita di alam ruh dulu, berasyik dengan Allah. Jadi sekarang pun kita nak berasyik dengan Allah lagi. Supaya kita maknanya pergi ke satu lagi alam, iaitu alam di mana next station kita adalah alam barzakh. Sebelum kita sampai alam barzakh, maknanya kita dah dengan Allah. Maknanya apabila kita masuk alam barzakh, kita masih lagi dengan Allah. Selamatlah kita semua. Ayat tu. Ini yang sebenarnya yang kita kena betul-betul minta dengan Allah supaya Allah Taala bagi kita faham dan dapat kita amaliahkan dalam kehidupan. InsyaAllah sama-sama kita. Bukan saya seorang, saya pun selalu muzakarah dengan anak isteri saya, dia cerita. Memang dia tak faham pun. Tapi saya tak mengharapkan dia faham, terus faham. Pasal nak bagi faham bukan saya. Allah juga yang nak bagi faham. Saya dulu pun bukan senang nak faham. Jadi apabila kita minta dan lebih-lebih lagi terutama sekali dengan guru, kena inilah pasal doa guru tu berkat. InsyaAllah sama-sama kita. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, secara ringkasnya rukun agama kita ni ada 3. Itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih lah, iaitu iman, Islam dan ihsan. Iman itu merujuk kepada ilmu usuluddin ataupun tauhid. Islam itu merujuk kepada hukum-hukum fiqh. Ihsan itu merujuk kepada tasawuf. Jadi sayangnya pada hari ini kita hanya tertumpu kepada satu bidang ilmu ataupun 2, iaitu fiqh dan usuluddin ataupun yang kita panggil dengan nama tauhid. Tapi kita seolah-olah meminggirkan ilmu tasawuf, di mana intisari daripada ilmu tasawuf adalah intisari yang paling penting daripada ilmu tasawuf ialah menghilangkan keakuan diri. Kalau siapa mengkaji dengan secara mendalam, bukan bermakna saya pernah mengkaji secara mendalam pun, itu apa yang saya belajar dari Ustaz Aziz jugalah. Jadi intisari dia ialah menghilangkan keakuan diri. Tapi sayangnya sistem kita hanya menekankan ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Jadi kita kerap terlupa dengan ilmu tasawuf, di mana di situlah bermula bermacam-macam masalah. Terutama sekali masalah hati. Di situlah bermulanya masalah ujub, takabur, sombong dan macam-macam masalah, dendam, dengki. Sebab selagi kita tidak dapat menghilangkan keakuan diri, kita sangat susah untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi. Kerana kalau kita tengok orang kaya ataupun lebih daripada kita, kaya orang ni. Sedangkan kayanya orang tu sebab Allah yang menghendaki. Jadi kita terasa tak puas hati. Sentiasa ada rasa tak puas hati. Tengok orang ni dendam. Jadi kalau diperincikan secara halus,
banyak penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit akhlak sebagaimana yang diberitahu oleh Ustaz Aziz berpunca daripada keakuan diri. Cuba kita balik malam ni ke, besok ke, dalam seminggu, 2 minggu, cuba renung. Mana punca kerosakan hati kita? Punca bermacam-macam masalah akhlak kita. Kebanyakan berpunca dari situ. Cuba fikirkan. Saya pun sedang berfikir juga lah. Tapi saya nampaklah hala tuju dah kebenarannya tu. Maksudnya dari situ kalau kita nampak orang lebih dari kita, apa ni orang ni lebih dah. Padahalnya Allah dah letak ada rahsia dia. Dia letakkan dia lebih dari kita. Jadi kita hari-hari duk berdengki je lah. Berendam. Kemudian kalau kat office nak cantah orang tu, nak cantah orang ni, nak buang orang tu, nak buang orang ni. Jadi itulah puncanya. Jadi cuba fikir. Di samping kita sama-sama berfikir lah. Saya pun duk fikir-fikir. Sebab kadang-kadang kita berfikir ni menyebabkan kita lebih termotivasi nak belajar ilmu menghilangkan keakuan diri ni. Jadi saya rasa lepas tu satu lagi, jangan kita, oleh kerana kelemahan pada sistem pendidikan kita, termasuk yang universiti Islam pun, mereka lebih kepada ilmu syariah ataupun fiqh. Kemudian usuluddin. Kemudian tasawuf ni selalu dilupakan. Tasawuf kadang-kadang ada 1-2 subjek. Kemudian tasawuf tu, benda yang dia belajar apa? Sejarah tasawuf. Itu je. Sejarah. Orang menghentam halash. Orang menentang wahdatul wujud. Itu je. Satu lagi, pasal etik, moral. Dia sentuh secara umum je. Macam kita belajar moral kat sekolah. Gitu je. Ini perbuatan baik. Ini perbuatan tak baik. Jadi tasawuf ni satu bidang yang terpinggir. Oleh kerana sudah dipinggirkan, marilah kita sama-sama, kalau ada anak ke, isteri ke, keluarga ke, kita terpaksa top up ilmu ni dengan usaha kita, usaha sendiri dan tambahan daripada luar. Saya rasa cukup. Mungkin Haji Mukhtar ada nak tambah cerita wali tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya syukur kepada tuan rumah yang menyediakan makan sedap tadi. Tapi Ustaz tegur makan tak ingat. Suap ya. Sampai kenyang. Dia betul lah Ustaz cakap tu. Jadi kita dalam keadaan dengar talk ni tak putus-putus pun lalai juga. Kan? Jadi untuk merasai hadirnya Allah itu adalah satu perkara yang amat besar. Siapa-siapa yang diberi nikmat itulah satu anugerah yang amat besar. Dan pengalaman tadi pergi ziarah Patih. Saya terbayang kita yang dapat hadir majlis ni, dapat menyertai majlis ni adalah satu anugerah yang amat besar. Orang-orang seperti Pak Teh, seperti yang kita jumpa yang pergi ziarah arwah di Wing, seperti ada yang saya kenal satu guru tu Baba Aziz. Ini semua orang-orang yang dikatakan sesat, yang dipinggirkan, yang dituduh, yang ditomoh. Sedangkan inilah yang benar. Jadi kita yang boleh hadir dalam majlis ni, inilah satu nikmat yang besar. Jadi kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Kerana amat sedikit. Dahlah guru tu sedikit. Orang nak belajar dah sedikit. Dan nak faham tu pun macam tadi, nak menghadir dengan rasa Allah tu sangat susah. Lepas tu saya ni sebenarnya baru sama dengan baru beberapa bulan dengan majlis ni secara berhadapan. Tapi
alhamdulillah lah ada sedikit-sedikit Allah bukakan kefahaman lah yang sebelum ni tak faham. Tapi saya nak cerita pun tak pandai kepada majlis ni yang saya faham tu pun. Saya pun ni masalah kadang-kadang bila nak cerita tak keluar. Tapi bila tak nak cerita dia keluar. Saya pun tak tahu pasal apa. Mungkin saya pun tengah fikir pasal apa aku ni. Kalau aku nak cerita dia tak ada hilang. Tak boleh tubik punya. Kalau tubik benda lain. Tapi kalau aku kata aku nak tutup mulut kan, dia tubik tak boleh nak kontrol. Dia tubik. Lepas tu tak ada kenapa aku cakap. Tak ada nak cakap. Jadi itu sajalah. Minta maaf cakap kadang-kadang terkeluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya ada satu cerita nak kongsi. Malam maring ada telefon ke Mek. Ada telefon ke Mek, lepas tu Mek ada cerita. Mek ada cerita. Dia kata sepupu dia kena rasuk kan. Sepupu dia kena rasuk, dia pun pergi panggil Mek. Cepat Mek, cepat ni, dia kata sepupu kena rasuk. Lepas tu Mek dengar kalau kabut, jadi dia tak lorak nak pergi tu. Lepas tu dia pun, ya Allah, dia macam dia telitah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mu bawa aku mari sini, aku nak buat gapo, dia kata. Aku nak buat gapo, Pak, aku nak buat gano. Lepas tu dia mari satu lintas mudah je dia kata. Baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia kata baca 3 kali, dia kata. Dia baca 3 kali, tiup di sepupu tu. Terus dia kata, tak ada lah benda tu. Sedar balik. Nak ayat sininya, apa? Dengan apabila kita gantung betul-betul dengan Allah Ta'ala kan. Jadi kita tak gantung dengan ilmu lah. Kita tak gantung dengan ilmu. Kita betul-betul pegang dengan Allah Ta'ala dulu. Jadi apa? Kita ambil fatwa dia dulu. Kita minta apabila berlaku apa-apa. Ya Allah, ni tunjuk aku apa? Nak buat gano. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjuk. Dengan supaya dengan Mek ni lah gitu nak ayat. Cerita apabila kita betul-betul cerita sini tak usah bergantung ke ilmu, walaupun kita belajar tinggi mana pun biar gantung dengan Allah Ta'ala dulu pertama kali. Itulah kongsi pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ya. Tak ni. Jangan dah yang tak nak kecek air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dah tu. Bukan. Bukan nak kata itu dak. Jalan dah nak kata apa? Kena apa ni lah? Kena ingat ke Allah Ta'ala dulu gapo-gapo. Jangan duk buat gapo. Ikuang ngaku. Ngaku di kita kata besar diri ko gapo nak eseng debe. Mana berlaku. Gitulah. Habis tu kita ni kena duk Alah sifat apa? Sifat sedar. Jangan duk apa? Panas sejuk etik. Alah. Jangan duk jangan duk apa turut hati kita duk gapo ni. Dah kita ni duk nak
gapo-gapo nak wi hati kita ngapo sepenuh ke sepenuh. Tapi kita kena ingat lah kata. Duk dalam sabar. Dalam sejuk lah kita kata. Jangan duk panas-panas. Gapo nak tubik. Gapo ni. Dah kita sungguh kalau kita ingat Allah Ta'ala ni kita nak tubik tu slow sikit. Jadi tak tubik lah benda-benda hota sepatut kita kata. Begitulah. Kita ni kena ambil ingat lah gapo-gapo ni kita duk cari memelah kita hari tu kita kita jahit ke memelah. Tapi lah ni kita kita ni masuk tahu ada ilmu ilmu kita itu diri kita ni kita kena ubahlah diri kita kan. Jangan duk buat tak berubah pahak muda ke jadi tua. Dah sungguh kita kata kita diri bukan kata demo tak. Kita kata kita diri. Hari tu ada gigi ni gigi lucu habis dah. Sungguh bukan kata demo tak, kita kata kita diri. Kita ni kena suluh suluh jauh-jauh jangan duk suluh dekat kita saja. Gapo-gapo bukan kita ni memanglah semua tu mari disipak jahil belaka tapi kena ada dah tahap lah kita ni. Moga kita ngaji ni kena Allah lebih pada kita benar kita orang jahil kita baru ya masuk ngaji gini. Kita baru masuk ya. Tapi kita ni gapo-gapo ni kita reda banyak loh. Apa tu kita ni kita ni boleh masuk gini tu. Kita ni lebih syukur alhamdulillah dah. Wadi Tuhan buka ilajak kita masuk gini ni. Kita nak pergi gapo-gapo pun reda yalah. Biar ada sifat sabar reda. Yalah. Betul-betul kita nak pergi ke gapo-gapo pun kita ingat ya Allah ya Allah lah. Ya Allah kita nak pergi demo pun kita tak kata lah benda-benda hot molek tu. Taruh dulu gapo-gapo. Jangan duk tubik sangat. Gapo-gapo pun. Padahlah. Kalau nak salah juga tu. Ya pun maaf lah semua dah kalau ada terasa hati pia-pia pun ya minta maaf belaka lah. Ya pun gini ya ada gapo lah jangan duk lekat di hati lah gapo-gapo hak ya royak ni. Ya pun tahap ni ya. Sekian wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama huwa inda qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Terima kasih Allah, terima kasih Ustaz, terima kasih suami saya, terima kasih jemaah yang hadir dan terima kasih semua-semualah. Okey. Saya nak royak pasal untuk diri saya, hak saya faham iaitu belajar dengan ustaz ni, belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu agung Allah ni. Kalau nak berbanding dengan hak dulu saya tak tahu.
tak tahu ni ilmu belajar ilmu agama Allah, belajar mengenal diri, mengenal Allah ni tak ada keakuan diri ni. Nak banding dengan dulu jauh beza dengan hak lah ni. Dulu saya seorang ahli perniagaan dan seorang pendidik. Income saya masuk banyak. Tupuan saya hanya duit. Cari duit. Esok tak boleh duit, rasa susah hati. Tapi lah ni saya buat hak tu. Bila saya belajar ilmu ni, belajar bersyukur. Contoh bersyukur. Allah wis sebanyak ni. Allah wis sebanyak ni. Rasa nikmat tu walaupun sikit tapi kita rasa syukur. Cukup. Lepas tu belajar nikmat. Contoh. Hak saya belajar dengan ustaz ni, belajar ilmu nikmat ni, contoh makan. Saya bagi contoh hari ni. Saya masak daging saat ni tak. Saya masak, saya tak ada fikir aku nak sedap ni, tak ada. Aku masak kerana-Mu Allah. Kerana-Mu. Masak gini Mu. Aku tak ada gapo, aku tak ada ilmu masak gini, tak ada. Hanya Allah. Yang menyedak itu Allah. Yang berasa itu Allah. Seperti ingat Ustaz Raya ni. Nak makan tu. Tak ada bersyukur langsung kok. Makan, nak suap. Ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni memang hebat. Jadi saya nak ajaklah sahabat-sahabat saya lain-lain dari YouTube ke, tulis siapa ke, belajarlah ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Nak raya nikmat bila kita dekat dengan Allah Ta'ala ni, Allah dekat dengan kita. Tu ayat kau dah. Okay, itulah saja pengalaman hak saya lah. Lepas tu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puas hati dah lah. Puas hati dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah belakang. Mana mari tu dah. Terima kasih banyak-banyak. Tu mak cik tak ada nak rayak gapo dah. Hanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat belajar ni hak ustaz rayak ni ke. Jadi kat lani bahar dah lah ke. Apa ni? Nak mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah kan. Lepas tu kita ni rasa syukur sangatlah buat masa lo ni. Sampai kita kata bila-bila lah kita mengesyakan Allah. Gitulah. Betul. Gapo lagi nah. Batu pandai lah. Tak ada. Apa ni? Tak ada idea. Tak ada nak waktu apa daya. Terima kasihlah banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi syukur alhamdulillah. Sejak ma belajar ni diri dengan Allah ni banyak perubahan. Ada kesabaran diri, pandai amat ibadat pun nikmat Allah beri kok dia berlaku. Sekian dah. Assalamualaikum. Mak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita semua dapat berkumpul malam ni dalam majlis agung ni. Tak nak kata gapo pun. Moga. Terima kasih mana mari gapo tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama sekali bersyukur kita dapat berkumpul pada malam ni, insya-Allah dalam satu majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tak ada apa nak kongsi. Tapi alhamdulillah lah dapat bersama-sama berkumpul dalam satu majlis ni. InsyaAllah dapat memberi manfaat untuk saya dan untuk semua. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan tadi teman-teman kita tadi, ada semua tu daripada khatir Rabbani, pada lintasan-lintasan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesucian, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci. Kita ni beruntung kita sebab Allah Taala bersifat ihsan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ihsan kepada kita. Tahu tu macam mana sifat ihsan Allah kepada kita? Allah selalu ingat kita, kita lupa kat dia. Tapi dia tak marah kita. Allah Subhanahu Wa Taala ingat kat kita. Kebalik dia. Allah Subhanahu Wa Taala ingat, itu sifat ihsan. Allah Taala sifat ihsan. Dia suruh kita bersifat ihsan, tapi Allah dulu bersifat iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memandang kita, tak pernah berpaling dan tak pernah tinggalkan kita. Tapi kita tinggalkan dia, Allah tak marah. Malah Allah tetap memandang kita dengan kasih sayang. Ya Allah. Apa perasaan kita? Kalau kita tahu Allah tu bersifat ihsan kepada kita begitu. Malu tak? Wah, itu yang mahal tu. Ya Allah. Selalu kita kena gitu. Bila kita lupa je, ya Allah, kau tak pernah berpaling, ya Allah. Aku yang paling pada kau. Malu aku ya. Mesti ada hidupkan tu. Perasaan tu ya. Malam ni kita belajar menghidupkan Allah, suruh kita bersifat ihsan, tetapi Allah memulai dulu sifat ihsan kepada kita. Ya Allah. Tak patut. Tapi Allah tu kasih sayang dengan kita, sayang dia dengan kita. Dia terus tidak pernah berpaling walau kita pun berpaling pada Allah. Gitu tadi. Kita bagi makan anak makan dah besar, kemudian anak kita berpaling, marahlah kita. Tapi Allah tak gitu. Allah pujuk dengan kasih sayang. Aku tak tinggalkan kau. Aku tetap ke mana kau pergi, wa huwa ma'akum ainama, aku tetap juga. Aku tak tinggalkan kau lagi. Tapi kita bila seseorang tu buat sesuatu tak elok dengan kita, mudah sangat kita berpaling dengan orang. Jadi malulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita buat manusia pun begitu. Walaupun dia tak nak suka kita, dia anggap kita sesat, kita jangan berpaling. Kita sentiasa, ya Allah, dia tidak tahu. Ampunkan dia, ya Allah, pelihara dia, beri dia petunjuk. Kalau, ya Allah, Engkau benar-benar, ya Allah, Engkau pengasih penyayang, ya Allah, benar-benar Engkau kasih sayang, ya Allah, beri dia petunjuk, ya Allah. Jangan apa-apakan dia. Begitu. Allah nak tengok lihat pada diri kita. Bila seseorang tu buat sesuatu yang buruk, dia mencerca kita, dia kata kita zalim, dia kata kita sesat, dia kata apa macam-macam, kita jangan melatah. Malahan kita berkata kepada Allah, Allah nak tengok hati kita. Ya Allah, jangan apa-apakan dia. Itu doa Rasulullah ketika orang memfitnah, orang nak membunuh Rasulullah, orang kata Rasulullah sesat, macam-macam. Tetap Rasulullah kata, ya Allah, aku diutus untuk membawa rahmatan lil. Maka itu, ya Allah, Engkau tahu, ya Allah, kalau kau ampunkan dia, kau bagi dia hidayah, kau bijaksana, ya Allah. Jangan apa-apakan dia. Itu yang mahal tu. Bila kita belajar ilmu ni, mahalnya di situ. Sifat ihsan. Walaupun orang telah buat tak elok dengan kita, kita ada Allah ihsan tadi. Ya Allah, jangan apa-apa. Jangan kita balaskan dengan sesuatu yang Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditikam ketika solat waktu subuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Maka sakaratul maut tu tadi, dia boleh arahkan tentera dia bunuh Abdurrahman bin Muljam. Tapi dia kata apa? Aku terdengar ayat Allah Ta'ala kata, mengampuni mereka tu lebih baik. Maka aku nak ampunkan dia. Ya Allah. Dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang amat sangat. Orang tikam dengan pisau.
dia boleh berkata begitu kepada orang yang tikam dia, ampunkanlah dia ya Allah. Maka dalam hidup dia dah terbiasa. Berapa banyak orang buat hina, buat apa yang tak elok dengan dia, tetap dia doakan kebaik. Namun dia ambil pelajaran daripada guru dia, iaitu Rasulullah. Jadi kita gitu. Jangan kita cepat melatah. Ni penghujung zaman ni lagilah. Jangan misal kata dia ni tak ada ilmu macam kita, jadi kita tak nak solat berjamaah dengan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Dia perlukan pelukan kasih sayang kita. Ya. Bukannya menjauhkan daripada mereka yang jahil. Memang mereka ada ilmu syariat, tapi kesian dia. Ya. Kita jangan meninggalkan dia. Seperti mana Allah tak meninggalkan kita, kita jangan meninggalkan orang yang kata jahil tadi. Ya, kita sepatutnya yang celik ni pergi merangkul dia, pergi kasih sayang dengan dia, bukan meninggalkan dia dan mengata dia yang bukan-bukan. Cukup kita tahu, kita cari jalan, doa pada Allah, cari jalan macam mana nak biar dia kasih, biar dia sayang dengan kita. Dengan dia kasih dan sayang, baru mudah kita nak memberitahu, bukan dengan tikaman-tikaman yang memedihkan dia. Memang betul dia tak belajar ilmu hakikat, memanglah dia akan jadi jahil. Tapi kita janganlah ikutkan kita punya perasaan bahawa dia mengutuk kita. Jangan. Kita perlu hilangkan itu semua dan kita perlu dekati dia dengan cara yang fatona, iaitu cara bijaksana untuk dia dapat hikmah daripada kita. Kerana kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jejak langkah tu? Iaitu kita disuruh oleh Allah, fattabi'uni ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dihina, dibaling batu, nak dibunuh, tapi tetap dia mendoakan kepada rahmatan lil rahmat. Aku diutus untuk membawa rahmat. Jadi kita nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, kita pun belajar memberi keliling kita, walau dia buat macam mana, aku diutus untuk memberi rahmatan. Sebab ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tak mampu, tapi kita ada Allah. Yang nak bagi mampu Allah. Jadi kita buat, Allah yang bagi kita mampu ni, bukan kita ada kuasa, insya-Allah. Jadi terima kasih banyaklah perhatian semua dan mohon maaf atas kekurangan. Tu ingat pesanan saya bahawa sifat ihsan tu Allah memberi kita banyaklah sifat ihsan. Ya, maka kita perbuatkanlah sifat ihsan tu kepada keliling kita, insya-Allah. Ya, saya sudahi. Wa'afu minkum, minta banyak dalam jalan menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Muhammad.